Okay guys, so finally Emperor Big Mom, which is salah seorang lanun yang paling kuat di dalam dunia One Piece, salah seorang daripada 4 Yonko, in which kita semua tahu Yonko merupakan 4 lanun paling kuat lah dalam lautan One Piece. And dari segi kekuatan, kita semua tahu mereka semua memang sangatlah ganas, sangatlah kuat. And itu bukan saja perkara yang kuat tentang mereka, dari segi pengaruh pun The Four Yonko ada satu pengaruh yang sangat besar. Mereka ada banyak gila negara di bawah naungan mereka, and mereka dah mengawal lautan ni selama berpuluh-puluh tahun. So, apabila berita tentang this very influential punya pirate, lanun yang sangat berpengaruh ni, telah dikalahkan oleh new generation punya pirate, benda ni memang akan menggegarkan satu dunia. Memang confirm, aku serius tak sabar gila nak tengok reaction Gorosei bila mereka found out Yonko Big Mom telah ditumbangkan oleh 2 generasi baru punya lanun. And also aku tak sabar jugalah nak tengok Akainu koyak bila dia found out pasal benda ni. Memang botak kepala Akainu nanti nak fikir, aduh, ada generasi baru pula kalahkan Yonko. Adakah mereka ni nak jadi Yonko? Kita tak tahulah macam mana yang tu. But dalam cerita ni aku nak sembang sikit lah tentang pertarungan Law and Kid versus Big Mom. Aku nak buat analisis sikit sebab fight ni actually satu fight yang agak controversial dalam One Piece punya community, sebab banyak kritikan juga yang aku dengar. So jomlah dalam video ni aku nak sembang, aku nak analyse tentang pertarungan Law and Kid versus Big Mom, and kenapa aku suka and apa a few kritikan yang aku ada terhadap fight ini. Tapi sebelum aku start pada video, aku just nak bagi satu update lah. Okay, for those yang tahu, aku sebenarnya dah sebulan kot tak buat video dekat channel ni. And chapter 1039 dan chapter 1040 aku tak buat pun review sebab aku busy lah. Macam aku pernah mention dalam chapter 1038, aku cakap dah yang tu merupakan video terakhir aku for a while sebab aku nak ada final examination. So sebabkan itu aku tak buat video lah. Aku busy gila dengan final exam. And yang jadi lagi lawaknya, 2 hari sebelum aku nak final exam tu, aku positif COVID pula. So aku kena quarantine. Dan sebab aku kena quarantine tu, aku tak boleh ambil exam lah sebab exam aku physical. So benda tu memang serabut gila kepala aku. And of course sebab aku dah serabut kan, aku tak ada masa nak fikir untuk YouTube. So that's why lah aku hilang lama. Even dekat TikTok pun aku hilang kat sebulan dah kot. So sorry for that. And aku dah post pasal aku positif COVID dekat aku punya community YouTube post kan. And Alhamdulillah lah, aku dapat banyak gila kata-kata semangat daripada hampa. Banyak yang mendoakan aku. And aku just nak cakap terima kasih banyak lah for all those kata-kata semangat dan doa yang hampa berikan. Serius doh, time tu kan aku macam tengah koyak gila sebab aku tak boleh ambil final exam. Aku macam frah gila kan. Penat study, tiba-tiba tak boleh ambil sebab positif. Tak pasal-pasal nak kena tunda sampai bulan 3 ni. Actually aku ada 2 paper tak ambil tau. Bulan 3 ni baru kena ambil. So serabut gila. Aku memang frust. Tapi bila baca mesej-mesej hampa yang memberi kata-kata semangat apa semua tu, benda tu memang macam menyejukkan hatiku lah. Aku rasa macam happy lah kan. Dalam tengah duduk stres, tiba-tiba nampak kata-kata semangat daripada hampa semua. Benda tu memang something yang aku appreciate gila. So thank you so much for those yang memberi kata-kata semangat dekat aku. Aku sangat hargai kata-kata semangat dan doa hampa semua. So tanpa membuang masa, jomlah kita masuk kepada konten dalam video ni, which is analisis terhadap Law and Kid versus Big Mom punya fight. So pertarungan ni bagi aku rasa macam ni salah satu pertarungan yang kreatif gila di dalam dunia One Piece, especially selepas time skip. Sebab kita boleh nampak lah dalam fight ni, Law dan Kid, mereka tak bergantung langsung pun dekat haki, but instead mereka banyak bergantung terhadap creativity untuk menggunakan Devil Fruit mereka. And kita boleh nampak lah Law and Kid push mereka punya Devil Fruit limit sehingga mereka menggunakan Awakening, which is something really huge lah. So benda ni bagi aku dia macam something yang refreshing lah. Sebab kalau kita ingat balik selepas time skip, every major fight tersebut mesti ada elemen haki. And salah satu faktor yang sangat utama yang boleh membuatkan orang tu menang dalam major punya fight selepas time skip ialah orang tersebut mesti kena ada haki yang lebih kuat. I mean, it's all about siapa ada haki yang lebih kuat and siapa yang boleh tahan haki mereka lebih lama. Haki is a major factor yang menentukan siapa menang and siapa kalah di dalam major fight dalam dunia One Piece, especially selepas time skip. So, bila kita nampak Law and Kid fight dengan Emperor Big Mom, tak bergantung sangat dekat mereka punya haki. Benda ni bagi aku macam satu perkara yang baru lah. I mean, dia bukanlah perkara yang baru, tetapi perkara yang refreshing. Sebab selepas time skip memang dah lama gila kita tak nampak fight yang fully bergantung terhadap Devil Fruit sahaja. Pasal fight One Piece yang bergantung banyak dekat haki ni, aku akan elaborate more lagi dekat hujung video ni. Tapi for now aku nak sembang dulu pasal Law and Kid punya creativity menggunakan Devil Fruit fight dengan Big Mom dulu. Okay, so sebelum kita start analysing the whole fight, kita analyse dululah the villain herself, which is Big Mom.
Okay, Big Mom ni kita semua tahu dia memang one of the emperor, so dia memang salah seorang yang kuat lah. And kita semua tahu Big Mom ni dia ada satu ketahanan yang sangat dahsyat. Dia ada kulit yang sangat keras. Big Mom punya ketahanan kita boleh nampak lah dekat Whole Cake Island. Luffy even menggunakan Gear 4 pun bila serang si Big Mom tak ada efek apa-apa. Sebab kita tahu ketahanan dia sangat dahsyat. Even kita boleh nampak Brook pernah cuba nak cucuk si Big Mom tapi tak tembus langsung kulit Big Mom yang keras ni. So dari segi durability ataupun ketahanan ni, Big Mom is a monster. Dia memang someone yang kebai nak mampu. And aku rasa semua Yonko macam ni lah. Mereka memang ada satu kebai yang lain macam daripada durability yang memang dahsyat. The same goes with Kaido. Kita boleh nampak masa awal-awal Wano, Luffy menggunakan Gomu-Gomu no King Kong Gun, and benda tu actually doesn't do anything langsung dekat si Kaido. Sebab Kaido memang satu ketahanan yang kuat. Luffy hanya boleh effectively menyerang si Kaido apabila dia dah belajar Advanced Armament Haki and also Advanced Conqueror Haki. So with this same logic, since kita tahu Kaido ni skill somewhere lebih kurang sama lah dengan si Big Mom, so supposedly kalau kita nak serang si Big Mom, nak effectively mencederakan Big Mom, mestilah kena guna Advanced Armament dan Advanced Conqueror Haki juga kan. Tapi in case dekat Law and Kid ni, mereka dah tak belajar langsung pun Advanced Conqueror dan Advanced Armament. So dekat sini pun dah bagi Law and Kid macam satu handicap lah, sebab mereka tak boleh effectively mencederakan si Big Mom. Tapi yang menariknya, kita boleh nampak walaupun mereka tak ada haki yang sekuat Luffy, tapi mereka berjaya menggantikan kelemahan mereka dalam bidang haki ni dengan menggunakan mereka punya Devil Fruit ability secara kreatif, sehingga kan mereka sekarang ni dah berjaya patahkan tulang si Big Mom. Part ni yang aku excited gila nak sembang. Okay, so tadi kita dah analyse dah si watak Big Mom. So sekarang kita analyse sikit lah Law and Kid. Kita tengok apa kelemahan dan kelebihan yang mereka ada. So first off, kita tahu dua-dua mereka ni tak ada haki yang boleh menyerang Big Mom effectively macam mana Luffy boleh serang Kaido secara efektif. So dari segi haki, kita boleh conclude lah yang kedua-dua watak Law and Kid ni, mereka dua memang bukanlah someone yang special sangat dari segi haki, sebab dua-dua mereka tak belajar any advanced haki langsung. So dari segi haki, kita boleh tahu lah mereka not really that great. Tapi dari segi Devil Fruit punya ability, kita boleh nampak lah Kid dari segi offensive punya attack tu dia memang dahsyat, dia memang lebih ganas. And in fact aku rasa Kid boleh bagi satu offensive punya attack jauh lebih kuat daripada Law. Sebab itu nampak lah Kid punya attack semua macam very flashy. Dia buat robot gegasi menggunakan dia punya besi, and dia pergi rempuh si Big Mom. And then dia juga boleh buat tangan gegasi and dia boleh tumbuk. So offensive attack tu memang satu perkara yang Kid specialize lah, sebab dia boleh bagi satu serangan yang dahsyat. Dia boleh rempuh enemy dia kuat-kuat apa semua. Tapi walaupun dia ada offensive yang lebih kuat daripada Law, dia ada satu offensive yang hebat, offensive attack dia tak cukup kuat sebenarnya nak kalahkan si Big Mom ni. So walaupun benda tu dia hebat, tapi still benda tu jadi satu perkara yang handicap lah untuk dia, sebab dia tak boleh effectively mencederakan Big Mom. Tapi inilah di mana Law datang. Law ni pula kita tahu dari segi offensive attack mungkin dia tak boleh buat attack yang flashy, dia tak boleh buat attack yang produce damage yang banyak macam Kid, sebab dia dari segi offensive attack, Law tak adalah offensive attack yang sehebat Kid, sedahsyat Kid. Tapi Law bila dia awakening, dia ada satu trump card yang sangat dahsyat. So Law ni bila dia dah awakening dia punya Devil Fruit, dia actually boleh cipta room yang baru in which nama dia Chrome. And Chrome ni dia boleh salut dekat pedang dia, and room tersebut boleh menyerupai bentuk pedang and jadi panjang sepanjang mana yang dia nak lah. So pedang Law tu aku tak rasa dia jadi panjang pun, but instead itu hanyalah dia punya room, tetapi dia mengambil bentuk pedang and dia jadi panjang. So macam kita tahu sebelum ni room milik Law dia hanya bentuk sphere yang besar macam tu, but bila dia dah awakening, dia punya Chrome tu actually boleh mengambil bentuk pedang and jadi panjang sepanjang mana yang dia nak. So disebabkan Chrome si Law ni dia menyerupai bentuk pedang and dia boleh tembus everything. So apabila dia tembus pada Big Mom, dia actually boleh attack Big Mom daripada bahagian dalam tau. In which bahagian dalam yang aku maksudkan ni ialah dia boleh serang Big Mom daripada organ dalaman dia. Another way untuk bagi senang faham ialah benda ni seolah-olah macam Law dia boleh buat room daripada dalam badan Big Mom. Okay, macam dia buat room dekat organ Big Mom and dia mencederakan Big Mom daripada bahagian dalam. So disebabkan attack tu memang berasal daripada dalam badan Big Mom, tak kisah Big Mom ni ada ketahanan yang kuat macam mana pun.
Sebab Law boleh completely ignore ketahanan hebat Big Mom tu. Sebab apa? Sebab dia boleh serang terus daripada dalam. Sebab dia punya chrome tu panjang gila, yang dia buat room tembus badan Big Mom, and dia terus serang organ dalaman Big Mom daripada dalam. So attack chrome ni kalau among power scaling punya community, orang panggil attack ni as durability negation lah. Macam cakap durability tadi tu maksudnya ketahanan. So dia boleh negate ketahanan someone, ataupun kita boleh cakap yang dia boleh abaikan ketahanan someone, in which in case of Big Mom, dia boleh abaikan kulit Big Mom yang sangat keras tu. Sebab apa? Sebab dia boleh terus serang organ dalaman Big Mom daripada dalam. So disebabkan Law boleh mencederakan si Big Mom daripada dalam, so serangan ni actually berjaya menyakitkan Big Mom lah. Sebab kita nampak Big Mom actually menjerit bila dia kena serang daripada serangan Law ni. Tapi on the other hand, kita boleh nampak lah, walaupun Law berjaya serang Big Mom daripada dalam, serangan ni macam tak berjaya pun nak memberi permanent damage terhadap Big Mom tau. Sebab tulang Big Mom tak adalah patah ataupun dia punya organ permanently rosak ke apa, tak ada. Yes, attack ni berjaya menyakitkan Big Mom and melemahkan organ dalaman Big Mom, tapi attack ni tak mampu nak bagi permanent damage. So, ni lah part di mana Kid datang. So macam kita tahu tadi, Kid dia ada offensive attack yang jauh lebih hebat daripada Law. Law tak ada offensive attack yang seganas si Kid ni. Tapi macam aku mention tadi, Kid walaupun dia ada offensive attack yang lebih ganas daripada Law, offensive attack dia masih lagi belum mampu nak memberi permanent damage dekat Big Mom. But now, since Law dah berjaya mencederakan Big Mom daripada bahagian dalam and dah melemahkan organ-organ Big Mom daripada dalam, offensive attack si Kid ni dia jadi lebih efektif lah. Sebab apa? Sebab bila dah serang, attack Kid ni sekarang dah berjaya mematahkan tulang si Big Mom. Sebab kita boleh nampak lah dalam chapter 1039, tulang Big Mom actually patah for the very first time. Kita nampak Big Mom terima kecederaan seteruk tu. So ya, hampa boleh nampak Kid dia takkan mampu patahkan tulang Big Mom kalau bukan sebab Law yang mencederakan bahagian dalaman Big Mom and melemahkan bahagian dalaman Big Mom. And at the same time, si Law ni pun, walaupun dia berjaya melemahkan dan mencederakan bahagian dalaman Big Mom, dia takkan mampu mematahkan tulang Big Mom walaupun organ dalaman dia dah lemah. Sebab apa? Sebab Law ni dia tak ada offensive attack sekuat Kid. And also bila dia dah mencederakan bahagian dalaman Big Mom tu, dia macam dah lemah sikit sebab dia gunakan banyak tenaga. So this is where the part yang aku cakap fight ni macam kreatif. Sebab boleh nampak Law dan Kid ni, mereka saling melengkapi each other. Mereka saling cover each other punya kelemahan. So boleh nampak macam mana Oda dia boleh tulis watak Law and Kid ni, and dia boleh buat dia punya Devil Fruit ni saling memerlukan one another in order untuk effectively mencederakan si Big Mom tanpa menggunakan advance haki. So benda ni macam dah lama gila kita tak nampak creative Devil Fruit punya fight. Sebab again macam aku sembang tadi tu lah, yang in which bila lepas time skip ni, fight banyak fokus terhadap haki. In which aku tak adalah 100% agree, tapi aku faham lah juga, and aku somehow boleh nampak jugalah benda ni. Sebab kalau hampa banyak follow One Piece punya community, adalah a few people macam mereka complain di mana mereka cakap haki kills One Piece fight. In which dulu One Piece punya fight, it's all about creativity. Siapa boleh overcome dia punya kelemahan by creatively menggunakan Devil Fruit tersebut. Ataupun dari segi kreatifnya, kita boleh nampak sebelum time skip ialah bila nak fight dengan Logia, kita boleh nampak Luffy struggle nak kalahkan Crocodile, tapi dia kreatif, dia menggunakan air untuk mengalahkan si Crocodile. And kita boleh nampak juga the same thing, which is Luffy versus Enel. Luffy merupakan seorang getah, so dia boleh effectively serang Enel yang Logia. So banyaklah this creative punya fight yang menggunakan Devil Fruit sebelum time skip. So all this creative fight kita dah jarang nampak selepas time skip. And benda ni banyaklah berlaku sebelum time skip, and kita dah jarang nampak selepas time skip. Sebab apa? Sebab mostly fight, faktor yang menentukan kemenangan sesuatu fight tu ialah haki semata-mata. So aku rasa Oda pun mungkin dia realise lah pasal benda ni. Dia realise yang dari segi fight tu macam dah hilang lah dia punya creativity punya element. Mungkin Law and Kid versus Big Mom ni, Oda just sajalah nak bagi tahu dekat fans yang haki bukanlah satu-satunya penanda aras yang menentukan kekuatan seseorang. Sebab aku rasa semenjak time skip ni, ramai dah kot fans yang macam have this impression. Even aku ni pun ada juga rasa macam in order untuk hang menang dengan karakter yang lebih kuat, hang kena ada strong haki, hang kena ada advance haki, hang kena belajar all those advance haki. And aku pun dulu rasa macam haki ni penentu lah, penanda aras di mana someone tu kuat atau tak kuat.
But ya, dekat Wano ni kita boleh nampak Oda macam start nak bagi tahu balik dekat fans mereka yang Haki bukanlah the one and only thing yang boleh tentukan hang kuat atau tak. Sebab kita boleh nampak Law and Kid pun dia berjaya kalahkan Big Mom without any advance Haki. So yeah, from this aku rasa every One Piece fans macam dah boleh agree lah yang a Devil Fruit user pun walaupun dia tak ada crazy Haki pun, tapi kalau dia berjaya master Devil Fruit mereka to the full potential, then mereka boleh juga compete dengan top tier karakter yang ada crazy Haki. I mean crazy strong Haki lah kan, Haki yang dahsyat. So it's interesting and also it serve as a reminder lah fight ni di mana Haki ni bukanlah the one and only penanda aras kekuatan seseorang. So yeah, that is aku rasa macam message yang mungkin Oda cuba nak sampaikan. And also sembang pasal Big Mom ni lah. Walaupun aku dah sembang Big Mom berjaya ditumbangkan, tapi actually Big Mom tak adalah fully dikalahkan sebab kita tak nampak pun Big Mom pengsan kan lepas kena serangan sikit dengan Law ni. Dia just terjatuh daripada Onigashima je. So I guess ni pun salah satu cara untuk Oda nak respect watak Big Mom kot, sebab macam kita semua tahu lah, semenjak dekat Wano ni Big Mom punya watak ni macam shit sikit lah. Dia banyak jadi punching bag lah. And dia watak Big Mom ni pun dilayan macam sampah juga lah dekat Wano ni kan. So mungkin ini salah satu cara di mana Oda tak naklah totally disrespect watak si Big Mom ni, but at the same time dia nak bagi juga kredit dekat watak Law and Kid ni. So apa dia buat? Dia tak bagilah Law and Kid betul-betul kalahkan si Big Mom, but instead Law and Kid just berjaya jatuhkan Big Mom daripada Onigashima and turunlah dekat Wano tu. So with this, Big Mom tak adalah officially dikalahkan, dia just officially berjaya dibuang daripada battlefield. So ya, itulah dia aku punya analisis tentang pertarungan Law and Kid versus Big Mom. Benda ni actually macam cover One Piece chapter 1039 and 1040 punya review lah, since aku tak buat kan. So anggap video ni macam aku gabung dua chapter review tu lah, sebab banyak benda yang aku sembang pun datang daripada chapter 1039 dan chapter 1040 juga kan. So yeah, in the future aku actually excited gila nak tunggu flashback si Kaido ni, sebab ya, Wano dah dekat dah dengan pengakhiran. Semua major fight dah berakhir, tinggal Luffy versus Kaido je, and of course kita akan dapat Kaido punya flashback. And aku tak sabar nak tunggu, sebab confirm punya akan ada something related with Joy Boy dalam Kaido punya flashback. So yeah, video ni aku tak nak sembang sangat lah pasal Kaido pun semua. It's just that aku nak cakap aku excited gila dengan Kaido punya flashback. So dengan itu, thank you so much for those yang tengok video ni. Macam biasa, kalau hampa tak subscribe lagi kat channel aku, silalah subscribe. And kalau hampa suka video ni, silalah like. Dengan itu, aku pun ciao dulu nakama sekalian.